So guys, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Ayim, host anda untuk kali ni. Lagi seorang-seorang pula dia. Ingat ke tak ada? Kita bisa ambil ni benda alah ni. Dah nak juga besar betul okay. Okay. So, jadi kita berdua ni adalah host untuk podcast Sembang Kari yang dibawakan khas oleh Jejaka Health. Jejaka Health. Saya Ayim dan saya Taufik Rasyid. Okay guys, so episod yang kedua ni adalah still episod yang sama guys. Adalah episod AL HIV. Tapi kita tak bawa lelaki lah kali ni. Kali ni kita bawa perempuan. Tetamu khas kita ya? Tetamu khas kita kali ni. Serius lah perempuan. Perempuan lah. Tadi tu dah dengar lelaki punya side kan. So sekarang ni kita dengar yang perempuan punya pula lah. Okay. So tanpa melengahkan masa lagi, apa kita tunggu lagi? Jom kita kenalkan kita punya tamu kali ni. Apa dia mana tadi? Lah, sebelah kita ni. Yang cantik tak nampak ya Allah. Jeritawan ni. Okey, berikan tepukan untuk tetamu kita. Boleh perkenalkan diri ya Kak? Okey. Okay, hello, hi Akak Ita. Okay, so Akak berumur 43 tahun. Seperti yang semua orang kenal lah, semua orang kenal sangat. Influencer. Okay. So Akak sedikit ceritakan Kak. latar belakang Akak lah. Alright, Akak dah bersuami, suami Akak. Dan mempunyai 2 orang anak lelaki. Okey, Akak juga seorang PL-HIV yang dah hidup dengan HIV ni selama 21 tahun. Selama juga 21 tahun tu. Okey. So Akak juga seorang extra user. So itulah sedikit daripada Akak. Okey Kak, terima kasih Kak. Terima kasih kerana sudi hadir kepada podcast kami Sembang Kari ya Kak. Okey, jadi soalan yang pertama Kak. Betul. Dengar tadi ada anak. Okay. Anak tu ada boleh ke kenal tak? Takut. Jangan. Boleh sambil lah. Itu boleh luar. Okey. Nanti Okey. Jadi kita kena serius sikit kali ni, okey? So adalah soalan yang pertama guys, okey? Soalan pertama. So soalan pertama adalah boleh tak kami semua tahu yang macam mana Akak dapat virus tu dan juga pertama kali ketika Akak tahu yang Akak seorang PL-HIV, so macam mana Akak punya reaksi, perasaan dan juga how Akak control benda tu. So boleh tak Akak sharekan kepada kita orang semua? Okey, seperti yang Akak jelaskan tadilah pada awal-awal tadi, Akak dulu seorang drug user. Okey, so Akak lebih kepada penggunaan jarum, perkongsian jarum. Jadi daripada situlah Akak dijangkiti. Dan pada masa mula-mula Akak dapat tahu Akak didiagnose sebagai PL-HIV ni, Akak just macam okey. So sebab benda ni Akak dah menjangkakan sebab Kak Ita memang berkongsi jarum dengan orang-orang yang memang dah ni. So Kak Ita tak, orang kata tak macam, tak adalah macam habislah hidup aku, habislah masa depan aku, macam tak ada macam tu. So Akak just jalani hidup macam, teruskan kehidupan Akak macam biasa. Akak terus jalankan hidup Akak seperti biasa. Okey, soalan yang kedua Kak. So macam mana penerimaan keluarga? Seperti Akak cakap tadi kan, Akak ada suami, Akak ada anak-anak. Adakah mereka tahu bahawa Akak punya status tu? Yes, of course. Suami Akak tahu, anak Akak tahu dan anak Akak mungkin
dia masih agak keliru apa itu HIV, tapi dalam masa yang sama dia juga alam untuk akak bila Kak Ita makan ubat lah kan. Tapi yes, alam. Okay. So tak ada masalah pada Kak Ita. Jadi benda tu macam ya akak hidup macam orang normal. So tak ada orang kata tak ada istilah macam akak nak memencilkan diri ke, sebab suami seorang yang negatif, anak pun negatif. So akak hidup seperti orang normal yang lain. Okey Kak. So maksud akak tadi tu adakah suami akak menerima akak seadanya? Of course lah. Okey, jadi soalan of course lah kan. Jangan tanya Akak takkanlah anak dua, betul. Okey, jadi soalan seterusnya Kak, saya nak tahu macam adakah akak masih lagi adakah status akak tu masih lagi di dalam family ataupun macam jiran-jiran ke ataupun akak I mean family besar lah, maksudnya ibu, saudara mara. Adakah mara, macam akak ataupun ipar, akak masih lagi di lingkungan itu ataupun akak ada lagi beritahu ke orang lain? Ada. Okay. Akak Open lah. open, walaupun kadang-kadang akak macam kat media sosial akak macam seperti sekarang ni akak tutup muka. Cuma pada dengan keluarga, dengan ipar dua apa semua akak tak pernah sorok. Okey. Bagi tahu lah. Okey, maksudnya akak tak sorok daripada keluarga lah. Ya, betul. Okey, Macam mana jadi macam mana penerimaan diorang, dan juga adakah ada stigma, diskriminasi masa, adakah ada macam mengelakkan diri Okey, diorang tahu status akak. Jadi adakah macam makan berasingan ke, so macam benda-benda yang macam itulah yang kita tahu pasal stigma Malaysia ni kan? Biasalah kan orang kampung kalau dulu macam Kak Ita punya bekas mertua dulu, masa mula-mula Kak Ita dia tahu Kak Ita ada HIV apa semua. So ada sedikit lah kan. Cuma dia bukan apa, dia takut. Orang tu orang kampung kan, biasalah. Yelah, kan. pernah Dia dengar takut, benda tu. boleh ke aku makan kongsi dengan kau apa semua kan. Jadi benda tu so Kak Ita terangkan kat dia ataupun dan Kak Ita bawa dia bersama-sama jumpa dengan doktor untuk supaya dia lebih jelas, dia tak takut bila dia bersama dengan Kak Ita kan. Dan untuk sekarang ni family sekarang ipar dua semua pun diorang tak ada orang kata macam makan nasi asing ke takut-takut. Kadang-kadang tu air Kak Ita minum pun Kak Ita letak dia orang ambil minum. Jadi macam so sekarang lebih terbuka yes, lah. betul kan. Jadi Kak Ita tak kita tak rasa, akak tak rasa dari diri akak ni seorang PLHIV lah kan. So dia orang melayan akak pun macam biasa je, macam Betul. Good lah Kak. So maksudnya daripada segi apa yang akak cakap tu, keluarga akak menerima akak seadanya lah. Ya, Okey Kak, terima kasih untuk soalan saya. Jadi saya paskan kepada Ain. Ada apa-apa soalan tak? So saya macam terfikirlah kan, sebab akak bertudung, akak perempuan lagi, Islam lagi. So just nak tanya, ada tak macam orang stigma dekat akak sebab akak bertudung ke? Kisah pula aku. So kalau rasa akak seorang ke wanita Islam yang bertudung yang hidup dengan HIV, sebenarnya dalam Malaysia kita ni ramai sebenarnya kan. Bukan akak seorang, bukan dua orang, bukan tiga orang. Sebenarnya ramai yang tak berani nak ke depan, yang masih itu yang kata sebenarnya kita nak masyarakat tahu benda ni. Kenapa dia orang sebenarnya yang kat belakang-belakang sana yang hidup dengan HIV, yang bertudung wanita Islam ni, dia orang takut nak kadapan sebab sebenarnya takut dengan stigma. Yes, betul. Satu lagi stigma diri sendirilah. Itu yang membuatkan jadi benda ni sebenarnya agak rasa terkesan lah kan pada Kak Ita sebagai seorang wanita. And then contohlah macam akak kan, bila akak dapat tahu akak adalah PLHIV, macam mana akak manage akak punya macam kesihatan fizikal akak, kesihatan emosi akak, macam mana tu Kak? Biasa je, akak ni bukan seorang yang rajin nak ke Zumba, nak ke gym, nak angkat berat apa semua, no. Kan, so akak cuma orang kata, tapi akak suka berenang, yes, pergi holiday dengan family apa semua. Healing lah. Ya, healing gitu, kan. So untuk emosi Kak Ita pun Kak Ita tak ada, sebab macam Kak Ita cakap lah, kisah pula aku. Sebab Kak Ita rasa Kak Ita ni orang normal je, macam tak ada beza. Sebab Kak Ita keluarga ke kawan-kawan ke banyak support Kak Ita sebagai seorang
Kak Ita yang hidup dengan HIV ni. Jadi Kak Ita rasa Kak Ita perlu jalani kehidupan yang normal pun, Kak Ita perlu jalani kehidupan yang normal sebab orang layan Kak Ita pun normal. So tak perlu Kak Ita rasa macam sebab aku sakit ni, aku nak kena buat tu, nak kena buat ni, nak kena buat tu, nak kena buat ni. So tak ada. And then lepas nak tanya juga, okay, akak kan masa akak dapat tahu akak PL-HIV kan, akak boleh tak cerita macam mana akak dedahkan akak punya status dekat akak punya suami, dekat akak punya anak, macam mana akak tu macam Pada waktu dan ketika pada waktu tu, how macam tu mana? lah. Akak ambil masa dulu ke ataupun akak terus tahu lepas akak dapat tahu status tu? Okey, akak dengan suami ni sebab kita orang pernah bekerja bersama. So memang dekat fasiliti tu masa tu akak kerja dengan salah satu bukan NGO, fasiliti kerajaan lah. So memang orang dah tahu dah akak PL-HIV kan. So dia tak perlu dah akak nak jelaskan kat dia. Dia pun dah tahu sebab Kak Ita bekas drug user kan. So kenapa Kak Ita kena HIV sebab Kak Ita cocok apa semua tu kan. Sama juga dengan anak. Mungkin anak macam Kak Ita cakap tadi, mungkin anak Kak Ita dia masih blur-blur sikit apa itu HIV apa semua kan. Tapi yelah umur dia dah 17, mungkin dia boleh faham sikit-sikit, cuma dia tak pernah bertanya apa, tapi dia sentiasa support. Macam kita cakap tadi, suami dengan anak sentiasa support. Itu yang sebenar, itu yang buatkan Kak Ita macam yes, betul, kekuatan Kak Ita. Okey. Macam mana akak, sebab akak kan salah seorang PL-HIV juga kan, akak ada tak macam langkah-langkah ataupun cara akak untuk mendidik orang untuk supaya tak ada stigma ni, macam jiran-jiran ke ataupun orang-orang terdekat ke? Okey. Akak bayangkanlah depan ni makcik bawang ke apa ke yang stigma dan stigma diskriminasi. macam terus. So apa yang akak nak bagi tahu? Tahu. Boleh tak akak bagi sikit? So tolong kata walaupun saya ni ada HIV, saya boleh hidup normal macam orang lain. Okay? Saya tak akan menjangkiti anda tau. Lama pula tu saya masih sihat, masih cantik gitu. Saya boleh ya, Kak Sauda semua. Jangan takut. Orang yang hidup dengan HIV ni tak akan menjangkiti orang terlalu mudah. Sebab kami diberi rawatan, kami ada ubat. Jadi kami boleh berkahwin, kami boleh hidup normal macam orang lain, kami boleh berenang bersama-sama dengan orang lain apa semua. Jadi tak perlu takut. Sama-sama korang boleh mendekati, boleh peluk kita orang apa semua. Okey Kak, terima kasih Kak. Okay. Sama-sama. Jadi terima kasih. Jadi sebelum tu sabar. Okey, kita bagi akak ni minum air dulu. Haus ni. Haus dah akak ni. Okey, so sebelum kita tanya soalan seterusnya, kita akan tunjuk dulu satu VT yang menarik. So saksikan. Okey. Okay, so someone who already have an HIV, so can they get married? Absolutely. There's no written or unwritten rule wherein people are infected with HIV cannot get married. So seorang yang dah kena HIV, orang yang dah ada HIV, boleh tak mereka berkahwin? Boleh. Sebab HIV ni dia tak berjangkit melalui sentuhan kecuali melakukan hubungan tanpa perlindungan. Boleh kahwin ke tak, saya rasa boleh. Kalau you fikir macam mana ada punya medical semua, kalau boleh jaga ke tak, okay, boleh. Saya rasa boleh. Pendapat saya pun actually orang yang dah kena HIV ni boleh berkahwin. Tapi risk lah kepada pasangan yang lagi satu. Itu je. Hai korang, dah tengok dah VT tadi? Akak boleh tengok dah kan? Okay. So apa pandangan akak tentang VT tadilah yang kita tunjuk tanya macam boleh kahwin ke tak orang HIV ni tadi? Apa pandangan akak tu? Okey, sebab mungkin ramai yang tak menyedari sebenarnya pasal HIV apa semua. Jadi diorang tak terlalu ambil tahu. Cuma diorang banyak mendengar mitos-mitos. HIV ni kononnya boleh berjangkit melalui gay,
just lepas tu apa lagi? Orang yang isap dadah. Lepas tu perempuan-perempuan jahat. Macam drama-drama TV kan selalu macam tu. Drama TV pun dah tunjuk dah wanita-wanita jahat, wanita tu adalah macam teruk-teruk sikit dah HIV. Ada kuda-kuda kat tangan. Betul. Oh HIV orang tengok pada ruang Okay, je. saya kongsi sikit Masa zaman sekolah dulu kan, bila kita dengar pasal HIV je, Cikgu Ciu cakap HIV adalah satu penyakit yang dilakukan oleh syaitan dan iblis. Oh. Betul. Kalau boleh ingat lah. Bahaya. Macam dulu bila betul. dengar HIV je macam takutnya macam tu. Serius, bila kecil-kecil Jadi ayalah, sambung. Okay, tak apa. Okay, sambung kari ya. Okey. Jadi Kak, alah, tak lupa tadi soalan kita. Soalan cepu mas, soalan Soalan cepu bonus. mas guys. Akak pandai masak kari tak? Lah. Tabun bolehlah juga. Kalau rasa nak makan kari tu selalunya suami kita lah yang masak. Cinta guys. Suami masak guys. guys. Barulah rasa cinta kan. Yes, betul. Menghayati. So, sampai kata orang yang ada HIV tak boleh kahwin, tak boleh bercinta. Betul. Kalau asalkan dia punya partner tu tahu. Betul. I rasa lebih bahagia kan? Betul. Kena ada sokongan daripada suami macam Kak Ibrah ni. Betul tak? Okay, so I just nak tanya lagi lah. Okay, akak masa akak sepanjang akak jadi PL HIV ni kan, ada tak akak pernah dapat pengalaman yang macam, yang buat akak macam terasa lah sangat macam akak terkesan ke, ada ke? Kesan macam ada akak sedih lah orang cakap, orang buat akak cakap something. Oh macam aku nak fed up lah macam ni, aku nak mati macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Boleh. Sebenarnya macam saya nak cakap sebab kita tak ada perasaan sebenarnya. So susah macam Akak dah macam dengar kalau orang nak cakap, kau nak cakap kau cakap je lah. Mulut Ni sebab akak dah 21 Go to hell. Dia tak cakap habis kan. Go to Jangan Kak. Ini kita tapis Kak. Jangan Kak. tak boleh. Go to Kak. Jangan. Ini kita kena pada akak, orang nak cakap apa, awak bercakap lah. Selagi awak masih mampu bercakap kan, awak cakap. Itu hak awak, mulut awak. Saya tak ada hak untuk nak plaster mulut awak ke apa ke semua kan. Sebab Kak Ita, yang penting Kak Ita boleh hidup sihat, boleh hidup bahagia. Dah, that's all. Okay. So akak, macam mana akak nak galakkan, nak bagi tahulah kepada rakyat-rakyat ni, Malaysia ni untuk mencegah benda tu. Macam mana akak nak bagi tu? Akak pernah ada join NGO ke apa ke? So, akak sekarang bekerja sebagai salah seorang pekerja health untuk ni lah. Health worker. So, kat salah satu persatuan lah. Okay, so akak banyak turun di jalanan. Dan bersama dengan komuniti, akak banyak macam akak sendiri sebab akak bekerja untuk program drug users. So yes, betul. Bagi jarum apa semua kan. So apabila bagi jarum tu tidak bermaksud akak menggalakkan dia isap dadah. Sama juga kalau akak bagi kondom, tidak bermaksud akak tidak juga tidak bermaksud akak menggalakkan dia berzina. Tapi kita nak elakkan daripada kemudaratan penyakit berjangkit tadi. Sebab dia dah tak boleh halang dah. Ya betul. Itu hak awak. Awak nak buat apa yang awak punya pasal kan. Apa yang akak mampu buat, apa yang kita NGO mampu buat, just bagi kesedaran kepada dia. Itu sahaja. Sama lah kalau macam hubungan seksual ni, dia macam sekarang ni klinik ada bagi kondom percuma, lepas tu dia bagi PrEP percuma. Betul. So ibarat cerita lah, kita dah tak boleh nak halang dah orang. Sebab kalau kita cakap halang pun, orang lagi tak nak pergi buat test ke apa. Macam kenapa nak halang-halang ni? So daripada kita menghalang ni, kita just provide lah. Sebab memang dah tahu dah, kalau cakap pun still lagi akan buat manusia kan. So kita bagi benda tu just untuk mencegah sahajalah. Macam tu. Jadi senang katalah Kak, saya bagi sedikit lah kepada orang luar sana. So suka diingatkan pada orang luar sana, pemberian kondom ataupun pemberian string
kepada orang awam bukanlah untuk menggalakkannya, tapi itu adalah daripada program pengurangan kemudaratan jangkitan virus HIV yang dijalankan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga Majlis AIDS Malaysia. Jadi bukanlah salah kita orang semua nak menggalakkan orang, tapi benda ni adalah sangat-sangat mujarab bila kita buat bagi macam tu, so untuk mengelakkan daripada berlakunya jangkitan virus HIV, guys. Betul guys. Okay. So just nak tanyalah, kita tanya. Akak ada pesanan tak untuk orang yang macam tu lah, kalau dah baru dapat tahu dia HIV, apa akak punya kata-kata semangat yang sama macam akak dulu lah, macam orang lain mungkin Control yourself. Jangan takut-takut. Jangan takut. Dia tak payah nak bersedih, no. Gitu. Kan tak payah kau nak bersedih. Habislah masa depan aku. Tak payah, jangan risau. Kau kahwin, kalau rasa nak kahwin, kahwin je. Yang penting ikut nasihat doktor. Itu yang penting. Makan ubat cantik macam Kak Ita ni. Gitu. Cantik. Nak buka masa jangan. cantik, sihat lagi nampak. Yes, betul. Masih tenaga. 20 berapa tak tadi akak cakap ni? 24. 42, 43 actually. Okey. Kak, so soalan saya yang seterusnya, Kak. Ready ya? So, apakah pandangan akak bila orang dekat luar sana, masyarakat kita di Malaysia ni menganggap bahawa HIV itu adalah penyakit gay ataupun penyakit homoseksual. So, apakah akak punya pandangan pasal isu tu? Okey, sebenarnya jangan tak tahu ya. Sebenarnya benda ni orang Kak Ita sendirilah. Kak Ita seorang straight. Tapi kenapa Kak Ita kena HIV? Sebab Kak Ita isap dadah. Okey, so seorang seorang isteri duduk kat rumah je. Tapi dia macam mungkin suri rumah ke apa kan. Tapi suami dia keluar. Suami dia makan luar. So kita tak tahu. Daripada situ pun boleh dah boleh kena jangkitan HIV. So sebenarnya jangan nak salahkan LGBT sebab HIV menular apa semua. Tak. Sebenarnya benda ni individu kena faham yang HIV ni boleh menjangkiti sesiapa saja sebenarnya. Betul? Tak kira lah engkau anak Pak Imam pun boleh kena kot. Sebenarnya siapa-siapa pun. Jangan tengok dia baik. Jangan Kita pandang yes, betul. buku tu, Kak. Ayat tu, Kak. Cover. Don't judge the book by its cover. Guys, okay, Yes, guys. betul. Okay. Betul tak? Moral of the story sebenarnya siapa-siapa pun boleh dijangkiti virus. Yes, betul. And then macam akak lah, kita tengok akak, okay, walaupun akak adalah seorang PLHIV, tapi akak boleh bersuami, dah boleh ada anak, and then tak kena pada suami pun, Tak kena pada anak juga. anak tak kena kepada anak juga. So janganlah kata macam orang kepada orang, okay, contohlah kepada bisexual ataupun kepada orang straight yang nak kahwin, dia kata macam ini HIV, tak boleh kahwin, tak boleh dapat anak. Tidak. Betul. Itu bukan pengakhirannya. Betul lagi. Kalau kita tengok statistik dulu, sebenarnya statistik drug use adalah paling tinggi. Yes, Kalau di betul. Malaysia. Sebenarnya Sekarang dah kalau kurang. orang betul-betul kaji berkenaan dengan HIV dan AIDS ni, baru sekarang kita punya daripada seks lah, kita baru dia tinggi lah. Okay guys, jadi Ai, ada apa-apa soalan lagi? Okey, disebabkan kita dah berada di penghujung segmen kita untuk episod kali ni, so kita nak tanya akak lah untuk soalan terakhir. Apa harapan akak untuk Malaysia Madani berkenaan dengan HIV dan juga AIDS ni? Okey, harapan akak agar kalau boleh masyarakat hentikanlah stigma pada orang yang hidup dengan HIV ni dan supportlah mereka. Sebenarnya mereka pun perlu ada kehidupan kebahagiaan, perlu mereka boleh menjalani kehidupan seperti orang normal, seperti you all kan, boleh berkahwin, boleh bergembira, boleh berbahagia, boleh bekerja, boleh berbagai-bagai. Dia boleh hidup macam masyarakat yang biasa. So please hentikan stigma. Jangan takut, jangan seram dengan orang yang macam kami ni. Terima kasih banyak-banyak, Kak. So jadi Aim, so kita nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Ita kita kerana sudi hadir pada hari ini, dan saya mendoakan supaya akak dipermudahkan urusan dan dimudahkan rezeki. Amin. Okey, kepada anda di luar sana, kalau anda suka video ni, anda tolong like dan share. Okey guys? Jangan lupa follow, share. Jangan lupa follow kita orang, guys. Social media Okay? kita orang. Kalau anda suka tau, okay, make sure anda suka lah bila anda dah tonton sampai habis. Jadi, kepada anda semua di luar sana, hentikan stigma bahawa HIV itu tidak membunuh,
tapi stigma yang membunuh. And jangan lupa kalau korang ada apa-apa feedback ke atau apa-apa komen, korang boleh tinggalkan komen dekat kita punya social media. Betul. Dan juga korang boleh juga message ataupun DM kita orang Betul. kalau korang nak Melakukan join jadi atau bukan kalau kita nak jadi nak jadi tetamu kita orang ke Tetamu nak undangan, guys. berkongsi ke Ya, apa-apa. ada apa korang nak kongsi berkenaan dengan HIV ataupun apa-apa saja yang korang boleh DM kita orang, okey? Betul. Ya. Okay guys, so sampai di sini sahaja. Kita jumpa Jumpa di episod seterusnya. Okay guys, Bye. take care, it's a wrap.